saya membahagikan parti ini ikut ideologi dia. Ya. UMNO konservatif, DAP sekular, bukan konservatif. Ya. Jadi pertembungannya ialah kalau dari segi falsafah politik ialah antara yang konservatif dengan yang sekular. Dan saya tak nampak bagaimana kumpulan konservatif dan kumpulan sekular ni boleh duduk sebawah satu bumbung. Dan sebab itu Pakatan Harapan berpecah. Kerana akhirnya yang konservatif ialah yang konservatif ni Pribumi ialah dia orang kumpulan yang konservatif daripada bekas-bekas UMNO ni dan tak boleh duduk sama dengan yang sekular. Yang sekular PKR DAP tak boleh. Jadi sebab tu berpecah. Sama juga dengan Pakatan Rakyat. Apabila PAS bersama dengan DAP, PAS yang konservatif nak duduk bersama, nak bercium mulut dengan sekular, tak boleh. Jadi kita akan ada pertembungan antara yang konservatif dan yang sekular, ya. Dan perimbangan itu akan membawa negara kita kepada perjalanan ke hadapan, ya. Bukan ia tidak akan menghalang, ia akan maknanya akan ada accommodation, akan ada cooperation dan collaboration dalam keadaan itu ke arah untuk untuk rakyat dan negara, ya. Dan tidak salah dengan falsafah konservatif ini. Tak rugi pun negara kalau ada falsafah konservatif. Hanya nak diterima fahaman sekular ini akan banyak terpentangan, ya. Orang kata inilah ethno-religious lah, ethnicity lah, religious lah, religion lah. Sebenarnya hanya itu nak mewujudkan dialog yang lain. Pada saya, kalau kita terjemahkan ikut falsafah politik, ideologi politik, nothing wrong, you know. Being kita menjadi konservatif, memang parti politik banyak negara di dunia ni pun yang konservatif, dan ada yang sekular, yang liberal dan sebagainya yang akan terdapat dalam kumpulan yang sekular. Jadi dan sebab itu saya soalnya, bolehkah UMNO yang konservatif bercium mulut dengan kumpulan yang sekular? Pada tahsib mana yang akan diterima oleh rakyat? Kekal dengan konservatif sama konservatif atau cross kepada sekular, konservatif dengan sekular? Saya dia kena kumpulan yang sekular yang mungkin lebih mirip kepada yang konservatif. Tidak semuanya sekular. Pasal yang sekular pun ada tujuan-tujuan dia, agenda dia sendiri. Yang konservatif pun ada, kita punya agenda kita sendiri. Jadi dari segi rakyat, saya ingat hari ini kita kena lihat dari segi konteks yang lebih luas daripada peringkat, lebih banyak peringkat, bukan hanya kepada peringkat parlimen, ya. Kita kena juga lihat kepada negeri-negeri. Penerimaan di peringkat negeri akan membentukkan kerajaan negeri, dan juga peringkat di kawasan-kawasan parlimen akan membawa kepada kuasa di peringkat kerajaan, di peringkat parlimen. Saya lihat kepada, kalau saya lihat kepada keadaan akhirnya lah, sebenarnya kumpulan konservatif ni masih lagi kuat. Kalau kita ingat balik kepada selepas PRU ke-14, sebenarnya mengapa perlunya ada banyaknya kata? Maknanya pada saya tanda-tandanya bahawa kerajaan yang terbentuk ketika itu bukanlah kuat sangat. Sebab tu adanya kata, kan? Jadi maknanya kumpulan konservatif ni masih kuat. Dan PRU ke-15 akan membawa juga mengembalikan kuasa konservatif ini, ya, kerana saya ingat dari ini pandangan saya lah, kerana sebab apa? Kerana kalau saya cakap pasal kerajaan negeri, yang konservatif hari ini pegang 3+5=8, 8 daripada kerajaan negeri yang ada hari ini, ya. 8 kerajaan negeri yang ada. Yang sekular pegang Penang, Selangor, Negeri Sembilan, kan? Sabah sendiri, Sarawak sendiri. Okay. Maknanya
kumpulan konservatif ni kuat ni. Kalau kita pegang 8 kerajaan negeri, apa daripada Kedah, Perlis, Kedah, Perak, Melaka, Pahang, ya, Terengganu, Kelantan, Johor, kan? I think the conservative faction is very strong, kan? Ini sebagai preparation ataupun detik nak adakan pilihan raya ke-15 di hari ke-15.